dah bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel NASA 2K Studio. Hari ini Cikgu nak bawa anak-anak tahun 3 yang belajar bahasa Melayu dengan Cikgu. Kita akan melawat ke ladang herba. Jom kita jalan sama-sama melihat apakah tanaman yang ada di taman herba ini. Sebelum itu Cikgu lupa bahawa pada kali ini kita akan belajar bahasa Melayu muka surat 18 di buku teks jilid yang pertama dan juga buku aktiviti pada halaman 21 dan 22. Diminta anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang Cikgu sebut ini. Jadi sambil-sambil kita menikmati suasana di taman herba ini, jom kita belajar sama-sama. Sudah bersedia? Oke. Jom. Pada akhir pembelajaran kali ini, Cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata kerja pasif berdasarkan gambar. Oke, sama-sama kita lihat halaman 18. Tajuk hari ini adalah lawatan ke taman herba. Sebab itu awal-awal tadi Cikgu ajak anak-anak semua mengikut Cikgu ke taman herba. Dan sekarang kita berada di taman herba. Okey, kita baca sama-sama petikan yang diberikan dahulu. Encik Abdul Aziz telah membawa keluarganya menikmati alam semula jadi di taman herba. Kita lihat gambar yang pertama. Di taman ini terdapat banyak pokok herba. Penerangan tentang pokok herba ini diberikan oleh pegawai pertanian. Berubah ke gambar yang kedua. Nasri melihat beberapa helai daun herba yang telah gugur. Daun itu dikutip oleh Nasri. Seterusnya. Gambar yang ketiga, frasa yang diberikan adalah gambar kenangan dan diambil. Dan gambar yang keempat, maklumat dan dicatat. Jadi sebelum kita membina ayat dan melengkapkan cerita ini, kita kena faham dahulu apa yang dikatakan kata kerja pasif. Boleh ya? Okey, kita tinggalkan dahulu buku teks ini. Kembali ke kelas. Ayat pasif adalah bertentangan dengan ayat aktif. Kalau ayat aktif kita tahu bahawa bangun, membuat. Maknanya watak yang disebut itu dia bangun, dia buat kerja. Contoh, cikgu membaca buku. Sebut nama saya yang buat kerja. Sebut nama cikgu, cikgu yang buat kerja. Apa kerja cikgu? Membaca buku. Itu ayat aktif. Tetapi ayat pasif berbeza. Apabila sebut sesuatu benda itu ataupun orang ataupun apa sahaja yang dijadikan subjek dan dia pula yang dikerjakan, dibuat oleh orang lain. Contoh kebalikan daripada ayat cikgu tadi. Tadi cikgu membaca buku. Sekarang kita tukar pula. Kita sebut buku dulu. Buku dibaca oleh cikgu. Kita sebut buku sebagai subjek dan buku itu yang dikerjakan oleh siapa? Oleh cikgu. Ya? Jelas. Okey, kita lihat pula contoh-contoh yang lain. Sedikit saja aku nak terangkan supaya kamu lebih faham. Ayat aktifnya, emak memasak nasi. Ayat pasif, jangan sebut emak dulu. Kita sebut dulu nasi pula. Kita tukar sebagai subjek. Nasi dimasak oleh emak. Jadi kesimpulannya, ayat pasif adalah berbeza daripada ayat aktif, namun maknanya sama. Apabila menulis ayat pasif, biasanya kita menggunakan imbuhan di dan kita tambahkan sedikit perkataan oleh selepas kata kerja. Okey. Kalau dah jelas, kita kembali ke buku teks yang kita baca tadi. Kita lihat
contoh ayat yang pertama pada gambar yang pertama. Penerangan tentang pokok herba itu diberikan oleh pegawai pertanian. Kan tadi cikgu sebut, ayat pasif biasanya menggunakan di dan juga oleh di belakang kata kerja. Kata kerjanya adalah diberikan. Diberikan oleh. Nampak di situ. Baik, kita lihat contoh yang kedua dalam buku. Gambar yang kedua. Daun itu dikutip oleh Nasri. Daun itu dikutip. Perkataan oleh siapa? Nasri. Kata kerja pasif. Di dan oleh. Sekarang kita lihat gambar ketiga yang kita nak buat ayat ni. Gambar kenangan. Itu kita jadikan dia subjek. Gambar kenangan. Apa perkataan yang diberikan? Diambil. Dah ada perkataan di. Ambil dah letak. Selepas diambil, kita nak letak perkataan apa? Ya, cikgu dah sebut tadi. Siapa? Ayah tadi. Ayah siapa? Lengkapkan ayat itu. Baik. Gambar seterusnya. Untuk gambar yang keempat, diberikan frasa, maklumat dan dicatat. Kita boleh mulakan ayat dengan banyak maklumat dicatat. Perkataan apa yang cikgu sebutkan tadi yang kita perlu letakkan di belakang kata kerja? Nama watak semalam kita belajar. Budak perempuan tu nama apa? Ya, Nabila. Ingat lagi, ya? Nabila. Banyak maklumat dicatat di dalam buku apa? Buku apa yang sesuai. Okay. Selesai untuk penerangan di dalam buku teks. Sekarang kita beralih ke buku aktiviti. Kita mulakan buku aktiviti pada muka surat 21. Gambar yang pertama. Perkataan yang diberikan adalah ditemani. Siapa yang ditemani? Nabila ke nenek? Pilih satu. Ditemani. Perkataan yang perlu kita letakkan selepas kata kerja? Cucunya tu. Kita letakkan cucunya di belakang. Letak nama orang tua tu dulu. Ditemani. Perkataannya. Okey, cukup setakat itu. Gambar yang kedua. Dibawa. Siapa wanita yang berdiri itu? Ibu, mungkin ibu. Dia pegang apa? Letakkan benda yang dipegang itu sebagai subjek. Gunakan penjodoh bilangan sejambak. Sejambak dibawa. Perkataan selepas kata kerja, letakkan nama orang yang bawa bunga tu. Okey. Mudah, ayat-ayat mudah, ya. Baik. Gambar yang ketiga. Disikat. Apa yang disikat? Atas kepala kita ni apa? Letakkan yang atas kepala kita ni sebagai subjek. Siapa punya? Datuk. Garis. Datuk disikat. Perkataan selepas kata kerjanya. Dan orang yang menyikatnya. Siapa ya? Mungkin bolehlah letakkan ayah.
Gambar seterusnya. Yang seterusnya, menyuap. Apa yang disuap? Makanan kan? Kita mungkin biasanya orang tua makan apa? Kita letakkan bubur. Bubur disuap. Perkataan selepas kata kerja. Siapa tu? Budak laki-laki tu. Nama yang kita belajar semalam ya. Nama apa? Ya, siapa yang ingat? Betul, pandai. Imran. Bubur disuap. Imran. Okey, kita tambah sedikit yang ini ya. Bubur disuap. Disuap ke mana? Ke mulut Datuk. Gunakan perkataan yang cikgu berikan selepas kata kerja tadi. Dan nama watak tadi, Imran. Lengkapkan ayat yang cikgu berikan. Kalau kamu dah lengkap, pandai dah kamu ni. Okey. Kita lihat. Ada lagi tak gambarnya? Ada lagi. Jom. Disusun. Apa yang dipegang? Surat khabar? Majalah? Ya, letak. Disusun. Perkataan selepas kata kerja. Siapa yang menyusun? Ayah lah. Kita tambahkan sedikit selepasnya. Garis, disusun, garis, ayah dengan kemas. Tambah sedikit supaya ayat kita tu lebih menarik dan menarik. Baik, dan akhir sekali gambar yang terakhir. Dihidangkan. Apa yang dihidangkan? Makanan, kuih muih, lauk pauk. Kita boleh letakkan pelbagai makanan dihidangkan. Letak perkataan selepas kata kerja. Siapa yang menghidangkan tu? Ada dua orang kan? Letakkan nama kedua-dua mereka tu. Gunakan kata hubung dan tambahkan sedikit di belakang ayat itu, di atas meja. Okey? Dah dapat? Baik, sekarang kita beralih ke halaman yang seterusnya dalam buku aktiviti, iaitu halaman yang ke-22. Sama-sama kita lihat. Bina ayat menggunakan kata kerja pasif. Cikgu tak mau baca yang lain-lain, cikgu nak terus kepada jawapan sahaja. Kita lihat kepada gambar yang pertama. Imran membawa kotak berisi buku cerita. Ayat aktifnya, dan seperti mana kata awal-awal tadi, ayat pasif adalah terbalik daripada ayat aktif, namun maknanya sama. Kalau dia kata membawa kotak, kita mesti letakkan kotaknya di hadapan. Kotak berisi buku cerita. Membawa, kita kena tukarkan imbuhan mem itu menjadi, tadi cikgu sebut, beri cikgu bercontoh dulu, di. Mem kita buang, kita ganti dengan di. Jadi dibawa dan oleh. Jangan lupa. Ya, okey. Seterusnya ayat aktifnya, Irman, Faiz dan Irmi membaca buku cerita. Kita nak letakkan apa pula sebagai subjek? Buku cerita. Buku cerita. Membaca, mem kena tukar, ganti dengan di. Betul. Dibaca. Okey, perkataan selepasnya, dan letak balik nama orang yang baca buku tadi. Okey. Seterusnya, Imran memberikan buku cerita kepada Faiz. Buku cerita memberikan, mem kena tukar dengan perkataan. Letakkan perkataan selepas kata kerja. Siapa yang bagi buku dan siapa yang terima buku. Kamu sambung di belakangnya. Gambar selanjutnya. Faiz membuat tabung.
Kita tukarkan. Kalau tadi Faiz duduk di depan, sekarang ni letak apa di depan? Membuat, kena tukarkan jadi, jangan lupa perkataan oleh. Kalau tadi dia duduk di depan, watak itu kita letak di belakang sekali. Okay. Dan akhir sekali kita kena bina dulu ayat aktif. Di kena tukar dengan meng. Dihadiahkan jadi menghadiahkan. Siapa yang buat tadi? Siapa yang buat tabung tadi? Faiz. Faiz menghadiahkan. Hadiahkan apa? Kepada siapa? Selesai ayat aktif. Bila nak tukar pada ayat pasif, benda tu dulu. Dihadiahkan, letak perkataan daripada siapa kepada siapa. Jelas ya, no? Okey. Cikgu rasa dah cukup jelas. Cikgu terangkan apa yang dikatakan ayat pasif dan juga bagaimana cara kita nak menjawab latihan di dalam buku aktiviti. Dan sekiranya kamu menghadapi apa-apa masalah, boleh hubungi cikgu. Untuk anak-anak yang cikgu ajar, senanglah mereka dapat menghubungi cikgu terus. Bagi anak-anak dari sekolah lain, daripada negeri lain yang sentiasa mengikuti pembelajaran bahasa Melayu daripada cikgu, cikgu ucapkan berbanyak terima kasih. Dan sekiranya ada apa-apa masalah yang kamu tak jelas, boleh kamu tinggalkan pesanan di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan cuba menjawabnya sebaik mungkin. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.